masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan, Ayah? Tahu pun. حي على الصلاة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan Atuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum subuh kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang berada di mana jua. InsyaAllah semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ada yang di Johor, Kedah, Perlis, Singapura, Thailand, Brunei dan banyak lagi, ada juga daripada Riyadh, ada juga daripada Bahrain dan sebagainya. Kita doakan semoga semua di mana jua anda berada, insya-Allah semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang barangkali dalam kesusahan, yang barangkali dalam penindasan, insya-Allah Allah buka ruang untuk kita semua, insya-Allah diberikan kemudahan dan jalan yang untuk keluar daripada kesusahan. Hari ini 21 Januari bersama dengan Sembilan Rejab kita bersiaran secara langsung, dan pagi ini kita nak cerita berkenaan dengan tanah suci, doa yang tidak putus. Bila semalam baru-baru ini dikeluarkan berkenaan dengan haji, kita pun rasa, ya Allah ya Tuhanku, bilakah masanya untuk aku? InsyaAllah saya doakan semoga daripada kita insyaAllah akan sampai untuk mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima tersebut insyaAllah. Dan pagi ini kita cerita berkenaan tanah suci, doa yang tidak putus. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengerusi Musalla Ar-Rawdah yang jauh daripada kita insyaAllah, namun sentiasa dekat di hati. Nak tahu kat mana Ustaz tu? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sekarang kat mana? Jauh ini nampak insyaAllah. Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan tanah suci, doa yang tidak putus kan? Doa ni adalah wasilah. Doa adalah salah satu sendi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita adalah sebagai hamba-Nya. Jadi Allah pengurnia, kita meminta. Mesti kita minta, Allah kurnia. Dan mesti ada adab. Bukan, ya Allah Tuhanku tolonglah kan. Tapi tak beradab. Mesti ada adabnya. Bagaimanakah adab dan seni berdoa yang kalau dapat Ustaz bawakan kepada kami untuk kami sentiasa beradab dalam meminta. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emi, senyum sepanjang masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrafa wa karrama wa baraka wa azzam. Wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yumiddin. Wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'au ilmullah amma ma'ad. Alhamdulillah hari ini bersiaran langsung daripada Masjidil Haram. Alhamdulillah belakang saya ni nampak Masjid Haram. Amy tentu rindu nak pergi sekali lagi tu. Saya mendoakan mudah-mudahan semua penonton, Amy khususnya dan juga semua kru-kru TV Hijrah diizinkan Allah, dijemput Allah untuk datang kemari insya-Allah. Biarlah apa kali pun saya doakan mudah-mudahan Allah menjemput tuan-tuan semua. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih lagi memanjangkan usia kita dengan mengembalikan semula roh ke jasad kita. Allah memberi afiat pada tubuh badan kita dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah menyebut namanya. Sebagaimana yang Amy sebut sebentar tadi, memang benar dalam kita berdoa. Doa ni ibadah. Tentu ada adab yang kita kena jaga kerana kita minta kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Agung. Kadang-kadang tu kita minta pada Allah tanpa kita menjaga adab-adabnya. Dan satu perkara yang paling penting ketika kita berdoa kepada Allah ialah kita berdoa dalam keadaan kita ini sedar dan mengakui akan salah silap kita. Maksudnya kita mengakui dosa kita. Sebab tu Nabi sebut da'watun idza qalaha muslim, satu doa yang apabila seorang muslim itu minta fi ayyi karbin, dalam keadaan apa-apa kesusahan sekalipun, rafa'allahu hadzal karb, Allah akan angkat kesukaran dan kesusahan itu.
Doa apa? Doa akhi Yunus, kata Nabi. Doa saudaraku Sayyidina Yunus alaihi salam, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selainmu ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini tergolong di kalangan orang-orang yang zalim ataupun menzalimi diri sendiri. Kenapa? Kerana Nabi Yunus AS, sebagaimana kita sedia maklum, Nabi Yunus telah meninggalkan ummahnya sebelum diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan sedemikian. Lalu akhirnya Nabi Yunus AS ditelan ikan Nun, lalu dimuntahkan selepas begitu lama berada dalam perut ikan Nun ataupun ikan paus, dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Itu yang pertama, Nabi Yunus. Begitu juga Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesilapan dengan isterinya atau nenek kita Hawa, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa daripada syurga. Dan ketika dikeluarkan dari syurga, apa doa mereka berdua? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika sekiranya kamu tak mengampunkan dosa kami, tidak menghapuskan kesilapan kami, tentunya sekali kami tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Bermaksud Nabi Yunus dan juga Nabi Adam sedar akan kesilapan yang telah mereka lakukan. Lalu dengan sebab pengakuan dosa itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dosanya, menghapus dosanya. Maka sebab itulah, jika sekiranya kita tidak sedar akan kesilapan kita, dosa kita telah kita lakukan, itulah adab pertama yang telah kita langgar. Mana kita telah langgar adab dalam berdoa, kerana walau macam mana keadaan sekalipun, kita berdoa dengan bersungguh sekalipun, tapi kita tak mengakui, hanya sekadar menyebut di mulut tapi tidak mengaku dengan hati kita, maka doa kita itu Allah mungkin tidak mustajabkan. Mungkin kita ini teringat tentang kisah bagaimana Iblis laknatullah ketika dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, wahai Musa, anta kalimullah, kamu adalah orang yang boleh bercakap dengan Allah. Mintalah pada Allah supaya ampunkan dosa aku. Sebab apa? Aku tak sujud pada Adam dulu. Tolonglah. Maka Nabi Musa bercakap dengan Allah. Maka Allah kata apa? Beritahu pada Iblis supaya dia sujud kepada kubur Nabi Adam alaihissalam. Kerana itu sebab dia ini dimurkai Allah. Maka dia kata apa pada Nabi Musa? Kalau masa hidupnya Adam aku tidak sujud, ini kan pula ketika Adam sudah pun bersemadi dalam bumi, maka kekallah Iblis laknatullah, dilaknat Allah sehingga hari kiamat. Maka kita ni dalam kehidupan kita banyak hajat, kita banyak keinginan. Maka hendaklah keinginan itu kita mohon pada Allah dalam keadaan kita sedar, raghaban wa rahaban, dalam keadaan kita mengharap dan kita rasa takut pada Allah SWT. Takut, kenapa takut? Takut kerana kita bimbang dengan dosa kita yang banyak, Allah tidak mustajabkan doa kita. Bila datang rasa takut itu, maka datang rasa sedar diri. Dan yang keduanya, dalam keadaan kita mengharap. Mengharap tu apa? Mengharap agar Allah mengampunkan kita, mengharap agar Allah memustajabkan, memberi apa yang kita inginkan. Jadi dua bentuk ini, dua keadaan ini, raghaban wa rahaban, mengharap dan juga takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kena sentiasa ada. Itu yang bagi saya adab yang pertama. Sebelum adab-adab yang lain, kita minta pada Allah dalam keadaan kita pakaian kita bersih, di tempat-tempat yang mustajab dan sebagainya. Itu pertama sekali, apa saja yang kita minta pada Allah, biar kita akui kesilapan kita dulu, baru kita minta agar Allah ampunkan dosa kita. Kemudian kita mintalah apa-apa hajat yang lain. Itulah Ami, sikit banyak ya. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Dan Ustaz, bila kita tengok kan, bila Ustaz cerita berkenaan dengan pengharapan dan sebagainya, terutamanya di Tanah Suci, di depan Baitullah, di depan Kaabah, barangkali lautan manusia dengan penuh pengharapan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan. Jadi kalau daripada Ustaz sendiri, bagaimana, apakah antara apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita pun tahu bahawa sebenarnya kalau kita nak doa ni kat mana-mana, tetapi barangkali ada satu rasa yang lain bila kita berada di Tanah Suci Kota Mekah, di Madinatul Munawwarah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kalau ada tips ataupun barangkali mungkin panduan untuk mereka-mereka yang bakal menjejakkan kaki, ataupun insya-Allah mungkin Allah kabulkan doa untuk pergi lagi. Baik, terima kasih Amy.
sebagaimana saya sebut tadi, sebelum adab-adab yang lain tu kita laksanakan, perkara pertama ialah kita sedar tentang apa yang telah kita lakukan, kesilapan yang telah kita lakukan. Sebagai contohlah, ini pesanan saya kepada jemaah umrah lah, kita kata musim umrah sekarang ni. Sekarang ni kalau tengok di Masjidil Haram ni, Masya Allah, penuh, tak ada ruang-ruang kosong rasanya. Jadi kadang-kadang kita berada di tempat yang mustajab doa dah, tetapi perkara pertama tadi kita lupa yang kita ni pernah melakukan kesilapan, bukan pernah melakukan, bahkan kita hari-hari melakukan kesilapan. Namun pesan saya kepada semua jemaah-jemaah umrah, tetamu-tetamu Allah, hendaklah kita ambil kesempatan. Selain daripada kita menjaga ada adab ketika berdoa, ambil kesempatan bila kita berada di bumi suci ini, di dua tanah haram ini, banyakkan kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita melakukan ibadah umrah, jangan lupa ada masa-masa yang terluang kita berzikir pada Allah, terutama dalam Masjid Haram, dalam Masjid Nabawi. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan solat-solat sunat. Lepas saja kita semayang fardu, semayang sunat, dan tentu sekali solat jenazah jangan sekali-kali kita tinggalkan. Inilah peluang kita melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah kepada orang lain yang telah Allah jemput menghadap Allah. Mungkin satu masa esok oleh kerana kita rajin solat jenazah ketika kita berada di dua tanah suci ini, nanti Allah izinkan untuk orang lain pula menyemayangkan jenazah kita dengan dalam keadaan begitu ramai macam ni. Dan begitu juga kita ambil kesempatan ketika kita berada di dua tanah suci ini untuk kita memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang baik, ziarah tempat-tempat yang mulia, ziarah tempat-tempat bersejarah yang memberi kesan kepada jiwa kita, memberi kesan kepada hati kita. Dan ambillah keberkatan tempat-tempat yang di tanah haram ini, banyak tempat yang Allah mustajabkan doa. Sebagai contoh di Multazam, walaupun tak betul-betul berada depan Multazam, tak boleh nak sentuh Multazam, tapi ambillah ruang di antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah itu untuk kita berdoa pada Allah. Begitu juga di hadapan pintu Kaabah, begitu juga di Hijr Ismail, begitu juga di rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ambil peluang ni untuk kita banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita sedar dosa kita banyak. Oleh kerana kita sedar dosa kita banyak, tentu sekali kita minta pada Allah banyak, sebab kita nak sangat agar Allah menghapuskan dosa kita. Di Mina, di Muzdalifah, di Raudah pula kita minta juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi pernah sebut ada satu tempat di dalam Raudah itu, kalaulah semua orang Islam ni tahu tentang betapa besarnya pahala atau betapa mustajabnya tempat itu, tentu kita ni cabut undi untuk duduk di situ. Maka para sahabat melihat Sayyidah Aisyah selalu duduk berzikir, solat di satu tempat, maka agak mereka situlah tempatnya yang hari ini dikenali sebagai tiang Aisyah dalam Raudah tu. Kesempatan kita berada di tempat-tempat yang mustajab doa. Allah izinkan kita kemari, Allah jemput kita kemari, jangan sia-siakan hanya dengan bershopping. Kami kadang-kadang suka nak shopping. Yalah, tak salah shopping tu sebab ambil berkat tanah suci. Sebab kita belanja di tempat yang mulia ini pun ada keberkatannya. Tapi jangan sampai terkalih pula. Kita kata agenda pertama kita ialah shopping, agenda kedua baru buat umrah dan ibadah lain. Jadi ambil kesempatan inilah. Itu sikitlah pesanan saya pada diri sendirilah yang berada di tanah suci, dan juga jemaah saya dan juga semualah jemaah daripada Malaysia dan seluruh dunia lah. Allahu Akbar. Bila Ustaz cerita tu rasa lagi bertambah rindu. Barangkali mungkin kadang-kadang kita pun tak pernah sampai, dan juga mungkin pernah sampai atau pernah sampai lama dah dulu, mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Ustaz hari ini bersiaran secara langsung dari Masjidil Haram, membuatkan kita rasa macam seolah-olah rasa sebelah je, sebelah-sebelah dengan Ustaz kan. InsyaAllah. Tapi tak apalah, insyaAllah Ustaz doakan kami, doakan, dan kita pun kena usahakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampai ke tempat yang kita rindu, dan insya-Allah kita akan sampai ke tempat yang mana kita boleh berziarah ke makam Rasulullah dan sebagainya, insya-Allah. Dan Ustaz, semalam
Amy sebenarnya ni baru balik daripada Kelantan. Pagi tadi ni baru sampai ni. Bila lalu tu kan teringat kat ustaz. Tapi hari ni ingat nak ceritalah kat ustaz lalu berserah ke apa kan. Mungkin apa musalla Ar-Raudhah dan sebagainya. Rupa-rupanya ustaz dekat Mekah, ya Allah ya Tuhanku. Okey ustaz, apa perkembangan terkini musalla Ar-Raudhah dan apa lagi yang boleh kita bantu? Silakan ustaz. Terima kasih Amy. Alhamdulillah musalla Ar-Raudhah sekarang ni kita dah berada di fasa akhir lah pembinaan dan kita sudah dah guna bangunan Amy. Bangunan tu kita dah guna tapi tidak sepenuhnya lah Dewan Solat kita dah guna dan aktiviti pun kita dah jalankan. Antara aktivitinya ialah kita buat subuh challenge. Kita cuba sahut cabaran geng subuh macam Jumaat, kita sahut cabaran. Jadi di akhir pembinaan ini kita memerlukan kutipan sumbangan begitu banyak kerana kami perlu pasang kapet, nak kena pasang akustik panel, kemudian dekorasi dalaman, mihrab, dalaman kubah yang akhir-akhir ini kosnya sangat banyak sehingga bila kita kalkulate balik yang perkara-perkara yang saya sebut tadi itu masih lagi berbaki 1 juta. Jadi kalau anda kata sumbangan tak masuk, bermaksud seolah-olah bangunan tu cantik tapi tak ada apa dalam kapetnya, tak ada hiasan-hiasan yang tak ada. Jadi kita mengharapkan sangatlah sumbangan daripada tuan-tuan semua agar hasrat kita untuk membina Masjid Allah bersama-sama yang mana saya sebut lebih daripada 98% adalah kutipan daripada duit orang ramai. Masjid atau musalla Ar-Raudhah ni yang bakal kita naik taraf lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan terus menyumbang kepada musalla Ar-Raudhah dengan kreditkan sumbangan tuan-tuan kepada akaun sebagaimana yang tertera di kaca TV atau boleh juga dive online kami. Cik Menora sedia menanti tuan-tuan semua untuk menyumbang. Dan sekali lagi satu lagi pesanan, jika sekiranya tuan-tuan puan-puan semua berhasrat untuk memberi sumbangan kepada kita punya program. Sekarang ni kita nak latih anak-anak kita supaya hadir selalu ke masjid. Hari semalam saja subuh saya dapat makluman 47 orang anak-anak yang istiqamah datang subuh dengan walaupun kita beri sedikit token lah RM5 setiap seorang dan kalau bawa downline pula RM5 pula setiap downline yang dibawa tu memang alhamdulillah berbaloi ada orang datang dan kita nampak bila anak-anak datang ke masjid ibu ayah pun datang juga. Ini yang memberi satu rangsangan yang sangat kuat untuk kami terus membina musalla Ar-Raudhah ni biar siap sepenuhnya boleh kita kata guna semaksimal mungkin seoptimum mungkin. Lebih-lebih lagi tak lama lagi 2 bulan lagi kita nak sambut Ramadan, kita harap musalla Ar-Raudhah ni bersedia menampung semua jemaah yang bakal kita kata crowd kita punya masjid dan tuan-tuan cuba bayangkan kalau kita memberi sumbangan kepada pembinaan musalla Ar-Raudhah pembinaan masjid ini, cuba bayangkan Nabi sebut siapa binakan Allah akan sebuah masjid walaupun kecil secara murung Allah bina untuknya mahligan syurga. Cuba tuan-tuan bayangkan dengan tuan-tuan menyumbang walaupun RM1 pada pembinaan musalla Ar-Raudhah ni, kita lihat nanti macam mana Allah menggantikan sumbangan kita yang mungkin tak besar mana tapi besar ganjarannya di akhirat esok. Cuba bayangkan mereka semua mengimarahkan masjid kita ini di bumi ini, nanti Allah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita semua di akhirat esok. Saya mengajak sekali lagi, ayo sama-sama kita membangunkan musalla Ar-Raudhah bersama-sama. InsyaAllah ada ganjarannya yang menanti kita insyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasira. Sampaikan doa kami. Ya Allah, Ustaz doakan kami dan kita pun kena berdoa kena berusaha dan sebagainya insyaAllah. Dan Ustaz terima kasih banyak. Ustaz pagi ni pukul 1.51 pagi ni dekat Mekah. Allahu Akbar. Pukul 1. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami insyaAllah. Dan para penonton dan juga Ustaz lepas ni kita semalam difahamkan di Johor subuh macam Jumaat 12,000. Masya-Allah. Satu fenomena yang baik dan semoga berterusan. Lepas ni kita bukan nak buat subuh macam Jumaat dah. Subuh macam Masjidil Haram. Jadi insya-Allah semoga istiqamah dan bukan saja ini hanya macam bermusim tetapi insya-Allah semoga dijadikan sebagai batu loncatan untuk sampai bila-bila kita istiqamah insya-Allah. Dan para penonton, kita nak berhenti berehat seketika sampai di sini saja. Assalamualaikum subuh kita insya-Allah. Kita akan bersama lagi dalam Assalamualaikum 7 dalam Usrah Assalam An-Nisa selepas ini. Dah masuk waktu solat ni Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan ayah? Tahu pun. Hayya 'alas salat.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar. Duit tu kan untuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah.